Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang sirah. Tapi sebelum tu, kalau boleh, Ustaz nak tolong like, share and subscribe Ustaz punya channel. So, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua murid-murid tahun 3. Jadi Ustaz harapkan agar kamu semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah, dan juga kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera lah bersama keluarga. Dan apabila kamu berada di rumah ni, banyakkanlah mengulang kaji pelajaran dan juga di samping menolong ibu dan bapa kamu. Baiklah, untuk hari ini, murid-murid semua, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang sirah. Hari ini kita belajar tajuk sirah Nabi, iaitu tajuk sirah kita pada hari ini adalah iaitu saat menjelang hijrah ke Madinah. Okey. Seperti mana semua yang kita tahu bahawa sebelum Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat baginda. Tetapi sebelum baginda berhijrah ke Madinah itu ada beberapa perkara yang berlaku sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Perkara itu agak penting juga, dan insyaAllah pada hari kita akan bincangkan sama-sama. Baiklah, dan sambil kamu semua menonton video PDBR Ustaz ini, kamu semua boleh keluarkan buku teks dan kita sama-sama kamu boleh rujuk sekali dalam buku teks kamu, iaitu bermula daripada muka surat 24, 25, 26, 27 sehinggalah muka surat 28 kalau tak silap Ustaz lah. Tajuk kita pada hari ini ya. Okey, di samping kamu mendengar video ni, kamu boleh tengok di situlah. Sebab Ustaz pun ambil segala isi maklumat penting dalam buku teks tersebut. Okey, baiklah, kita tengok slide yang telah di depan Ustaz ni. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Okey, antara subtopik kita subtopik kita yang pertama, okey, ini dia. Yang pertama kita nak tahu 6 orang penduduk Madinah memeluk Islam. Ini adalah subtopik yang pertama. Dan siapakah dia penduduk Madinah yang telah memeluk Islam itu? Kemudian perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian utusan Nabi SAW ke Madinah. Nabi telah mengutuskan seorang ke Madinah sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Kemudian disusuli pula dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dan akhir sekali kita akan bincangkan tentang hikmah di sebalik kedua-dua perjanjian. Jadi Ustaz nak kamu tolong beri perhatian apa yang Ustaz akan terangkan dalam topik kita pada hari ini. Baiklah, kamu semua kena beri perhatian yang sungguh terhadap topik-topik yang Ustaz akan terangkan. Okey, kita tengok topik kita tengok yang seterusnya, iaitu yang pertama 6 orang penduduk Madinah memeluk Islam. Okey. Pada musim haji, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ajaran Islam kepada 6 orang penduduk Madinah. Mereka daripada suku kaum Khazraj. Okey. Pada ketika itu adalah musim haji. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad ni dia menyampaikan ajaran Islam. Pada ketika itu ada 6 orang Madinah ni telah datang ke kota Mekah. Jadi Nabi ni dia telah mengajarkan tentang ajaran Islam ni kepada 6 orang yang datang ni tadi. Okey, kemudian baginda membaca Al-Quran kepada mereka. Lalu mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi Muhammad ni dia pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mana menyebabkan 6 orang ni tadi, 6 orang penduduk Madinah yang telah datang ke Mekah untuk belajar tentang ajaran Islam, dia tertarik dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pun memeluk agama Islam. Ini beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah memeluk Islam, mereka pulang ke Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Maknanya selepas mereka dah belajar agama Islam dekat kota Mekah di sana, mereka pun balik semula ke ke Madinah. Madinah ke sana. Bila mereka sampai di Madinah,
usaha mereka mendapat sambutan yang baik daripada penduduk Madinah. Maknanya mereka tadi yang 6 orang ni tadi, dia daripada Mekah tadi dia dah belajar dengan Nabi apa semua. Dia pun dia balik semula ke Madinah dan dia pun ajar pula orang yang berada dekat Madinah. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik daripada penduduk Madinah. Baik, mereka mudah menerima Islam kerana mereka pernah mendengar cerita tentang kemunculan Nabi daripada bangsa Arab. Orang Madinah ni dia tak macam orang Mekah. Orang Madinah ni sebelum ni dia dah pernah dengar. Dia dah pernah dengar tentang cerita-cerita daripada kitab-kitab lama dia orang lah, bahawa akan datang seorang Nabi di kalangan bangsa Arab. Jadi memang dia ni dah memang percaya benda ni. Dia dah memang percaya benda ni, bahawa akan kemunculan Nabi daripada bangsa Arab yang disebut-sebut oleh orang Yahudi Madinah di dalam kitab Taurat. Maknanya dalam kitab Taurat macam Ustaz kata tadi lah, kitab-kitab macam orang-orang Yahudi terdahulu ni, dia ada menyebut dalam kitab Taurat mereka bahawa akan muncul seorang Nabi daripada kalangan bangsa Arab. Ini Nabi yang terakhir sekali. Jadi mereka mudah percayalah tentang mudah percaya dan menerima tentang ajaran agama Islam ini. Okey? Baiklah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu perjanjian Aqabah yang pertama. Apa dia perjanjian Aqabah yang pertama ni? Perjanjian Aqabah ni di mana perjanjian yang dilakukan di satu tempat. Kalau macam Aqabah ni ada nama tempat sebenarnya. Aqabah ada nama tempat. Kalau misal kata perjanjian tu dibuat di Seremban, kita panggil dia perjanjian Seremban lah. Kalau dibuat di Senawang, perjanjian Senawang lah. Kalau dibuat di Nilai, perjanjian Nilai lah. Tapi sekarang ni tak ada boleh buat perjanjian sebab kita tengah PKP. Jadi tak ada perjanjian-perjanjian tu semua. Okey, perjanjian Aqabah ni dinamakan perjanjian Aqabah kerana perjanjian ini dibuat di Bukit Aqabah. Di Bukit Aqabah. Okey, kat mana Bukit Aqabah ni? Ni Ustaz tunjukkan. Ni yang ni, nampak tak gambar yang ni? Inilah di Bukit Aqabah. Bukit Aqabah. Ni gambar Bukit Aqabah. Di perjanjian tu maknanya dilakukan di Bukit Aqabah. Itu sebab namanya perjanjian Aqabah. Okey, baik. Okey, kita tengok dalam buku teks tu. Selepas 12 tahun Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, baginda dikunjungi oleh 12 orang lelaki Madinah. Maknanya pada 12 tahun Nabi dah dilantik menjadi Rasul. Ada 12 orang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Okey, mereka bertemu di Bukit Aqabah. Macam Ustaz tunjuklah yang mana Bukit Aqabah. Ini Bukit Aqabah. Inilah kita namakan sebagai Bukit Aqabah. Okey, Nabi Muhammad SAW mengikat satu perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Aqabah sempena nama tempat mereka berkumpul. Nampak tak? Nama dia Perjanjian Aqabah. Okey, antara isi perjanjian tersebut ialah hendaklah menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan. Menyekutukan ni maksud dia apa? Menyekutukan ni maknanya dia semua orang kena menyembah Allah. Tak ada sembah-sembah benda lain. Tak ada sembah pokok ke, sembah berhala ke, sembah patung ke, tak ada. Kita hanya menyembah Allah semata-mata dan kita tidak menyekutukan. Menyekutukan ni maknanya kita menduakan Allah. Kalau misal kata kita jadikan bahan ataupun benda-benda tu sama dengan Allah pun tak boleh. Kita hanya sembah Allah sahaja. Dan kedua, tidak mengambil hak orang lain tanpa izin. Tak boleh ambil hak orang lain tanpa izin. Kalau orang tu tak bagi, tak boleh ambil. Tidak membunuh atau tidak membunuh anak perempuan. Kenapa tidak membunuh anak perempuan? Sebab pada zaman Nabi dulu, pada zaman dulu Arab Jahiliyah dulu, dia orang anggap anak perempuan ni macam membawa malapetaka yang buruk lah. Kalau bahasa yang tak eloknya bawa sial. Bawa sial. Macam siapa yang ada anak perempuan ni, memang orang kata nasib dia tak baik lah. Orang kata akan tak makan sentiasa malang je dalam hidup. Itu kepercayaan zaman Jahiliyah dulu lah. Jadi Nabi telah membuat perjanjian bahawa tidak boleh membunuh anak perempuan. Itu maksud dia. Pada zaman dulu memang kalau siapa yang ada anak perempuan yang boleh, terus bunuh. Dia tak ada tunggu lagi dah, terus bunuh je. Okey. Kemudian tidak melakukan zina. Okey, zina Zina ni ialah okey.
tidak menuduh ini, tidak ini tidak menderhaka kepada Ustaz tak nampak kat sini, tidak menderhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena patuh segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena patuh segala ajaran baginda lah. Tidak membuat dan menyebarkan fitnah, tak boleh sebarkan fitnah. Okey, tidak menghalang orang yang melakukan kebaikan. Kalau orang nak buat baik, kita tak boleh halang, kita kena sama-sama buat baik dengan dia lah. Sentiasa bercakap benar dan tidak takut menerima celaan dalam melaksanakan ajaran Islam. Sentiasa bercakap benar dan juga tidak takut kalau misal kata ada orang cuba nak mencela kita. Mencela ni maknanya kita nak orang mengejek kita ke dalam kita melaksanakan ajaran Islam. Jadi kalau kamu tengok kat sini, segala daripada nombor 1 ni sampai akhir sekali perjanjian Aqabah ni lebih kepada perkara-perkara yang baik sajalah. Perkara-perkara yang mana lebih kepada yang pertama menyembah Allah, kena dengar cakap Nabi, tidak melakukan perkara-perkara yang tak elok macam membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Itu perjanjian-perjanjian tersebut. Tak ada perjanjian-perjanjian tu kata kena bagi duit ke, kena ambil tanah ke, tak ada. Semua perjanjian-perjanjian ni adalah untuk menyeru kepada kebaikan. Okey, itu adalah perjanjian Aqabah yang pertama. Kalau ada yang pertama, maknanya akan ada yang kedua. Jadi kita tengok apa seterusnya. Okey. Baik, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setelah terikat dengan perjanjian Aqabah yang pertama, orang-orang Madinah semakin ramai memeluk Islam. Kenapa agak-agak kamulah, kenapa mereka ni ramai yang nak memeluk Islam setelah perjanjian Aqabah? Kan? Sebab perjanjian Aqabah ni dia lebih kepada menyuruh kita untuk membuat kebaikan. Jadi itu sebabnya orang ramai makin suka akan Islam ni. Wah, Islam ni sebab Islam ni ajar benda-benda yang baik. Kan? Why not kalau kita tak ikut? Kan? Tak adalah orang Madinah tu cakap why not. Maksud ustaz tu kenapa kita tak ikut? Kan? Sebab benda-benda yang baik kan, dalam perjanjian itu semua benda-benda baik. Dan ini menyebabkan ramai orang-orang Madinah semakin ramai memeluk Islam. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW menghantar kepada mereka seorang tokoh yang boleh mengajar mereka tentang Islam dan mengajak orang-orang Madinah memeluk Islam, terutamanya pembesar-pembesar mereka. Jadi telah mereka ni orang Madinah ni tadi, dia orang dah tertarik betul dengan Islam ni, ramai yang nak masuk Islam. Jadi dia minta kepada Nabi supaya Nabi hantar seorang tokoh. Tokoh ni macam seorang guru seorang ustaz untuk datang daripada Mekah tu datang ke Madinah untuk mengajar orang-orang kat Madinah sana tu. Ajar tentang agama Islam dan ajar tentang solat, puasa dan sebagainya lah. Dan terutamanya kepada pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesar ni maknanya ketua-ketua mereka lah. Sebab kat Madinah tu ramai dia punya ketua-ketua kabilah dia, ketua kumpulan apa semua dan sebagainya lah. Ketua kampung je lah. Okey, dan dia minta Nabi hantar seseorang untuk ajar diorang ni tentang agama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menghantar siapa? Menghantar Mus'ab bin Umar. Awak kena ingat nama ni, Mus'ab bin Umar. Mus'abun bin Umar. Umair. Nanti dalam kuis nanti Ustaz akan tanya ni siapakah tokoh yang Nabi hantar untuk mengajar orang Madinah, untuk mengajar mereka dan berdakwah di Madinah. Maknanya dia selain daripada dia mengajar dan dia berdakwah lah. Dengan kebijaksanaan menyampaikan dakwah, Mus'abun bin Umar berjaya mengislamkan ketua suku Aus, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Kalau di Madinah sana tu, kaum yang paling terbesar sekali di suku namanya suku Aus, iaitu Sa'ad bin Mu'az ni kan. Dengan kebijaksanaan Mu'az ni tadi, dia pandai, dia mungkin cara dia penyampaian dia tu seronok dan sebagainya kan, macam ustaz tengah cakap ni kan. Okey, jadi menyebabkan orang-orang di Madinah sana, termasuklah ketua-ketuanya, semua tertarik untuk memeluk agama Islam. Termasuklah ketuanya iaitu siapa? Iaitu Sa'ad bin Mu'az. Yang ni awak tengok dalam kutip kamu tu, suku Aus iaitu Sa'ad bin Mu'az. Okey.
Dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, seluruh suku Aus mengikut ketua mereka memeluk Islam. Pandai tak? Dia punya bijaknya Mu'az ni senang je. Dia pertama sekali dia berdakwah, dia mengajar agama Islam ni pada ketua dia. Kan, kalau ketua itu kita dah dapat, kita dah masuk Islam, maknanya pengikut-pengikutnya mestilah akan ikut agama Islam, betul tak? Samalah juga macam kita, kalau kamu nanti di dalam kelas, siapa ketua kamu dalam kelas? Kamu nak dengar cakap siapa? Mestilah kamu nak dengar cakap ketua kelas kamu. Jadi Muaz ni dia bijak. Dia minta dia berdakwah dulu pada ketua suku kaum suku Aus ni tadi, iaitu Sa'ad bin Mu'az ni tadi. Bila Sa'ad bin Mu'az ni dah memeluk Islam, takkanlah yang lain tak nak memeluk Islam, betul tak? Jadi dia pun ikutlah sekali, follow lah sekali ketua dia. Kan? Bukan follow di Instagram follow ketua dia untuk memeluk agama Islam. Okey. Baik. Okey, kemudian kita tengok pula perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Pada musim ini adalah perjanjian yang di mana sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, inilah perjanjian dia. Baik. Pada musim haji tahun ke-13 selepas Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi rasul. Tadi bila perjanjian Aqabah pertama tadi bila? Tahun ke-12. Nampak tak? Ni tahun ke-12. Tahun ke-12. Kalau perjanjian Aqabah yang kedua ni dia tahun yang ke-13. Tahun yang ke-13, maknanya selang setahun selang setahun. Selepas Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, seramai 75 orang Islam telah datang untuk bertemu Nabi. Maknanya 75 orang Islam, orang Islam daripada Madinah lah, datang bertemu Nabi. Mereka terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Okey, dia datang jumpa Nabi ni, dia nak buat apa? Mereka berkumpul di Bukit Aqabah dengan mengadakan perjanjian yang kedua, dikenali sebagai perjanjian Aqabah 2. Okey, dia buat lagi satu perjanjian. Jadi Aqabah yang pertama, ni buat pula Aqabah yang kedua. Baik, apakah antara isi kandungan perjanjian Aqabah ni? Baik, yang pertama, antara isi perjanjian tersebut ialah yang pertama, memperkuatkan lagi isi perjanjian Aqabah pertama. Maknanya isi Aqabah yang pertama tu masih lagi kita pakai, masih lagi kita gunakan. Masih lagi kita gunakan. Maknanya dia malah dia memperkuatkan lagi ni, maknanya dia lagi kita nak kena buat betul-betul lah. Okey. Kemudian berjanji akan membela kesucian agama Islam dan keselamatan Nabi Muhammad SAW sekiranya berhijrah ke Madinah. Maknanya dalam perjanjian ni tadi, mereka berjanji untuk menjaga dan juga membela agama Islam. Okey, dan juga mereka juga berjanji untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah nanti. Diorang ni semua dah berjanji dah sepakat nak bela kesucian dan agama Islam ni. Dan juga dia orang nak kawal, dia nak kontrol supaya Nabi Muhammad selamat sampai ke Madinah. Kemudian sanggup berkorban jiwa dan harta. Sanggup berkorban jiwa dan harta untuk agama Islam lah. Sanggup bekerjasama antara satu sama lain. Maknanya kata, kalau misalnya kata orang Mekah ni tadi datang ke Madinah, mereka sanggup bekerjasama. Maknanya orang Mekah dan Madinah ni sanggup bekerjasama antara satu sama lain demi untuk memperkuatkan serta memperkukuhkan agama Islam. Okey Baik, itu antara kandungan perjanjian Aqabah yang pertama. Lebih kurang macam ni perjanjian Aqabah yang kedua. Lebih kurang sama je macam perjanjian Aqabah yang pertama. Cuma lagi dia ada tambah-tambahan sikit lah. Okey? Murid-murid? Okey. Baiklah, dan akhir sekali, apakah hikmah di sebalik kedua-dua perjanjian? Hikmah ni mana, apakah kebaikan di sebalik perjanjian yang telah dibuat? Perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 dan sebagainya. Okey, hikmah di sebalik kedua perjanjian Aqabah yang pertama ialah syiar Islam berkembang. Maknanya syiar Islam berkembang ni maknanya agama Islam terus berkembang. Maknanya lagi ramai orang menganut agama Islam. Kemudian bilangan dan kekuatan umat Islam bertambah. Maknanya bila orang Mekah dan Madinah ni telah bergabung, dia bergabung kedua dan meletup. Dia bergabung kedua, meletup. Tak adalah, maksudnya bila bergabung orang Mekah dan Madinah ni telah bergabung, orang Islam di Mekah dan Madinah ni telah bergabung, maknanya mereka lagi bertambah kuat. Okey.
Kemudian jalinan persaudaraan bertambah kuat antara umat Islam di Mekah dan di Madinah. Macam Ustaz kata tadi lah. Maknanya itu sebabnya Muhajirin dan orang Ansar ni, Muhajirin adalah orang Mekah, Ansar ni orang Madinah. Nanti kita akan terangkan nanti Ustaz akan terangkan kita akan bincangkan sama-sama dalam topik hijrah ke Madinah tu nanti. Apakah itu orang Muhajirin, apakah itu orang Ansar. Tapi secara amnya orang Muhajirin ni adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan orang Ansar ni adalah orang yang tinggal di Madinah. Okey, nanti kita akan bincang lagi lah. Dan akhir sekali, mendapat bantuan dan sokongan penduduk Madinah. Maknanya orang-orang Islam di sana di Mekah bila datang ke Madinah, dia dapat lagi bantuan dan sokongan daripada penduduk Madinah. Okey, itulah hikmahnya kedua-dua perjanjian Aqabah ini. Okey, kita tengok penghayatan Apakah penghayatan yang kita boleh dapat daripada peristiwa ni tadi? Yang pertama, sentiasa mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Bila Nabi Muhammad SAW telah buat perjanjian, maknanya semua umat Islam kena patuh, kena ikut segala perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Siapa yang tak ikut, tak patuh, maknanya akan terima balasan lah, akan mungkin dihukum dan sebagainya. Baik, tiada jalan mudah untuk mencapai kejayaan. Maksudnya, nampak tak? Nabi Muhammad SAW walaupun dia seorang Nabi, tapi dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam. Kalau ikutkan, dia boleh je minta Allah Ta'ala ke malaikat ke minta tolong dia, tapi tak, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam sebab Allah Ta'ala dah bagi amanah pada dia sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi dia kena buatlah sebab dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Tugasnya adalah untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dia kena buat. Okey. Dan akhir sekali, segala kejayaan memerlukan pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan. Maknanya apa benda yang kita buat, kalau kamu nak mencapai kejayaan, kamu perlukan perjuangan dan juga pengorbanan. Macam kamu nak belajar, kamu nak pandai kan? Semua nak pandai, betul tak? Jadi kalau kamu nak pandai, kamu nak berjaya dalam hidup, kamu kena berusaha bersungguh-sungguh, berkorban, berjuang. Jangan asyik nak tengok TV je, jangan asyik nak main game, main PUBG ke apa. Kena buat belajar banyak-banyak, buat ulang kaji banyak-banyak. Mana yang kamu belajar saja kamu rumah, kamu buat ulang kaji dan sebagainya. Itu adalah perjuangan kamu sebagai seorang pelajar. Setiap orang ada perjuangan dan pengorbanan masing-masing untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja dulu video Ustaz berkaitan dengan tajuk. Jadi Ustaz harap kamu semua faham tentang apa yang kita telah bincangkan, apa yang telah Ustaz sampaikan pada hari ini. Dan untuk itu, Ustaz nak kamu tolong buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, Ustaz tak ada buku aktiviti, kamu ada buku aktiviti kan? Jadi Ustaz nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti berkaitan dengan tajuk ni. Tajuknya apa? Saat menjelang hijrah ke Madinah. Okey, saat menjelang hijrah ke Madinah. Jadi kamu tolong buat latihan dalam buku aktiviti tersebut. Okey. Jadi kamu buatlah. Okey, nanti Ustaz akan kongsikan video pula berkaitan dengan tajuk hijrah ke Madinah. Tajuk hijrah ke Madinah. Okey. Jadi sampai di sini dulu. Sekali lagi Ustaz nak pesan, kamu duduk rumah tu jaga diri kamu baik-baik. Okey? Jaga diri kamu baik-baik. Ikut segala perintah segala suruhan mak dan ayah kamu. Jangan lupa solat, jangan lupa baca Al-Quran, banyakkan selawat, banyakkan zikir. InsyaAllah kamu akan berjaya di dunia akhirat, dan kita doakan agar negara kita ini berjaya melawan COVID-19, dan diharapkan segala usaha kita ni, PKP ke PKPD ke PKPP dan sebagainya, PKPK tu akan berakhir dan kita dapat hidup seperti biasa, hidup dengan normalnya. Jadi sampai di sini saja. Okey. Ustaz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye semua.